Okey, tadi kita dah lihat berkenaan dengan risiko-risiko yang dihadapi lah. Kita dah lihat risiko secara umum. Kemudian kita dah perkenalkan kepada computer fraud. Jadi kita akan pergi kepada bahagian yang seterusnya yang kita boleh lihat, kita boleh rujuk daripada chapter 6, bab 6 daripada buku Romney M. Steinbart, iaitu berkaitan dengan computer fraud and abuse techniques. Okay, kita akan lihat dengan lebih fokus kepada apakah jenis-jenis serangan ataupun computer fraud yang biasanya orang lakukan. Okey, jadi computer attack and abuse ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis besar, iaitu pertama ialah hacking, kedua ialah social engineering dan ketiga ialah malware. Jadi hacking ni ialah unauthorized access, modification or use of a computer system or other electronic device. Jadi hacking ni secara umumnya anda fahamlah perkataan hack. Okey, jadi kita nak cuba akses kepada satu sistem yang mana kita sebenarnya tidak ada akses. Jadi itu secara umum dipanggil sebagai hack. Social engineering ni melibatkan penyamaran. Kita nak mendapatkan data ataupun kita nak dapatkan maklumat ataupun kita nak dapat akses kepada sistem melalui penyamaran. Okey, kita boleh nampaklah sedikit beza. Kalau hacking ni mungkin kita ada kepakaran dalam komputer menyebabkan kita boleh hack dalam sistem. Tetapi penyamaran ni menyebabkan kita menyamar seolah-olah orang lain. Mungkin kita dapat curi orang punya ID untuk kita akses kepada sistem. Jadi tak semestinya kita ada kepakaran lah untuk menceroboh sistem, tapi kita menggunakan kaedah yang biasa untuk akses kepada sistem, tapi kita menyamar. Dan yang ketiga ialah malware, iaitu software tersebut. Software dibangunkan untuk melakukan kerja-kerja fraud lah, untuk melakukan kerja-kerja kerosakan. Okey, jadi contoh mudah kat situ virus dan sebagainya lah. Okey, jadi secara umumnya hacking ni melibatkan kita menceroboh di dalam sistem. Social engineering melibatkan kita membuat penyamaran supaya kita boleh peroleh data, maklumat ataupun akses kepada sistem. Manakala malware ni ialah kita bangunkan software khusus untuk membuat serangan. Okey. Dari segi hacking jadi hacking ada banyak lah sebenarnya ya. Kita pun tak boleh nak bincang semuanya. Mungkin dengan bacaan anda boleh search lah juga, iaitu contoh-contoh hacking, contoh social engineering, contoh malware. Jadi ini adalah antara contoh-contoh hacking. Contohnya botnet. Botnet ni ialah network of hijack computers. Hijack computers carry out processes without users' knowledge. Zombie hijack computer. Okey. Jadi hijack computer ni adalah komputer yang diambil alih oleh perpetrator lah, orang yang melakukan attack tu lah. Dia boleh mengambil alih komputer. Jadi bila dia ambil alih banyak komputer, dan pengambilan alihan komputer tersebut membolehkan dia menceroboh ke dalam sistem yang lain. Okey. Dan mana-mana komputer yang telah diambil alih ataupun di hijack tu dipanggil sebagai zombie lah. Okey. Dan bila banyak tu dia jadi network lah. Kemudian satu contoh attack yang dibuat ialah denial of service, iaitu constant stream of requests made to a web server, usually via a botnet that overwhelms and shut down the service. Okay, jadi kadang-kadang tujuan perpetrator ialah dia nak shut down satu website. Contohnya dia nak shut down satu website. Cara dia ialah dia gunakan botnet juga. Dia gunakan banyak komputer-komputer yang kena hijack
untuk komputer tersebut melayari website berkenaan. Jadi bila banyak sangat komputer yang cuba melayari satu-satu website, dan bila dah terlalu banyak, maka web server website tersebut dia tak boleh satisfy the request sebab traffic terlalu banyak. Akhirnya dia pun shutdown lah, ataupun dia crash, server crash. Jadi mereka telah berjaya untuk menjatuhkan website. Jadi dia menggunakan denial of service ni, mungkin menggunakan botnet untuk melakukan serangan kepada website dengan tujuan untuk disablekan lah website tersebut. Kemudian spoofing. Spoofing ialah dikata making an electronic communication look as if it comes from a trusted official source to lure the recipient into providing information. Yang paling common sekali spoofing ni ialah email spoofing. Kita ada contoh ni, kita dapat email daripada bank tertentu mengatakan bahawa kita punya, contohnya kita punya account dah lama tidak aktif. Maka jika kita tidak mengaktifkan akaun kita, maka akaun kita akan disekat, maka kita tak boleh dapat duit dalam akaun kita. Dia buat macam tu. Tapi sebenarnya, dan dia minta untuk kita activate balik, dia bagi satu link. Tapi sebenarnya link itu bukanlah link kepada bank yang betul, tetapi dia link kepada satu benda, kepada website yang nampak macam website bank tu. Tujuan dia ialah untuk dia buat untuk dia mengutip maklumat yang tak betul lah. Bukan, dia untuk mengutip credential kita. Dia nak kutip kita punya ID dan password. Jadi macam saya sebut tadi, contoh spoofing adalah dalam bentuk email. Email sender appears as if it comes from a different source. Kemudian mungkin dalam bentuk caller ID. Mungkin dia, bila kita terima satu panggilan tu dia tunjuk dalam phone kita, panggilan tu seolah-olah datang pada satu pihak yang kita percayai, tetapi sebenarnya bukan. Kemudian web page punya phishing. Web page dia menunjukkan seolah-olah web page itu ialah web page orang yang kita nak lah, tapi sebenarnya bukan. Itu contoh-contoh lah spoofing. Selain daripada itu, ada pelbagai lagi kaedah yang orang melakukan hack lah. Anda boleh lihat dan boleh baca sendirilah contoh-contoh ini. Ni contohnya password cracking ni. Jadi password cracking ni menceroboh sistem untuk mencuri password. Menceroboh sistem untuk mencuri password. Jadi bila sistem dapat dicerobohi untuk mencuri password, dengan password tu banyaklah perkara yang boleh dibuat oleh orang yang mencuri password ni. Bila hacking dibuat, jadi dibuat biasanya dengan tujuan-tujuan tertentu lah. Hacking embezzlement scheme dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu lah. Antaranya mereka menggunakan salami teknik. Jadi salami teknik ni melibatkan taking small amounts from many different accounts. Jadi katakan seorang software engineer ataupun seorang yang pakar komputer, dia menggunakan salami teknik untuk dia hack di dalam sistem perbankan, di dalam sistem banking system. Dari dalam banking system ni apa dia buat, dia dapat tolak daripada customer daripada customer punya account. Dia tolak dari segi sen-sen saja dia tolak, dan dipindahkan ke dalam akaun lain, akaun yang dimiliki oleh dia lah. Jadi oleh kerana amount yang diambil tu sikit, dan diberi sebut perkataan salami ni, sebab salami ni nipis, halus kan, nipis. Jadi dia ambil sikit-sikit saja daripada akaun-akaun. Jadi pemilik akaun tu dia tak nampak lah
dia tak nampak ataupun dia tak perasan amount yang berkurangan sebab terlalu kecil. Maka pin account tersebut, amount tersebut dipindahkan kepada account yang dimiliki oleh orang yang nak lakukan hack tersebut lah. Kemudian mungkin economic espionage ataupun serangan secara ekonomi, iaitu dia mencuri maklumat, trade secret, intellectual property daripada satu organisasi lain untuk tujuan sabotage, kadang-kadang untuk keperluan ni sendirilah. Okey, bayangkan satu company dia dapat mencuri maklumat berkenaan dengan design Apple phone yang akan datang, dan dengan itu dia cepat-cepat produce dan dia hasilkan, dikilangkan, jadi orang dah beli produk yang macam iPhone sebelum iPhone sendiri mengeluarkan produk tersebut. Okey, jadi itu satu ekonomi espionage. Kemudian cyberbullying, kadang-kadang orang dengan dia dapat hack dalam sistem seseorang, dia dapat bully kan. Dia dapat akses kepada gambar-gambar yang disimpan di dalam mobile phone seseorang, mempunyai gambar-gambar intimate pictures, gambar-gambar yang sulit. Dan dengan bila dia dapat hack dalam phone yang ada gambar sulit tersebut, maka dia pun membuat ugutan. Okey, kalau kamu tak bagi RM10,000, maka saya akan sebarkan gambar ni, video ni kepada orang ramai. Jadi itu merupakan bentuk cyberbullying lah. Jadi cyberbullying ni banyak kes-kes yang berlaku. Kemudian internet terrorism, untuk disrupt electronic commerce, harming computers dan sebagainya. Dan juga internet misinformation, iaitu dia hack kepada website tertentu dengan tujuan untuk mengubah maklumat dalam website tersebut supaya maklumat yang dikeluarkan oleh website tersebut adalah maklumat yang palsu. Okay, jadi itu internet misinformation. Selain daripada itu, internet auction, jadi hack ke dalam internet kepada auction site untuk tujuan unfairly drive up bid. Okay, dia kalau internet auction ni unfairly drive up bid ni ataupun dipanggil shield bid. Okay, shield bid. Jadi dalam shield bid ni ialah satu pihak dia jual ataupun dia melelong barang ni di dalam auction site. Kemudian dia akan dapatkan orang-orang lain yang tak berkaitan untuk bid, untuk membida barang tersebut, dan dengan tujuan untuk menaikkan harga lelongan, sehingga ke satu tahap, dan dengan harapan bahawa orang yang betul-betul nak beli akan terpaksa membid harga yang lebih tinggi supaya dapat membeli barang tersebut lah. Okey. Kadang-kadang dengan internet auction ni, penjual dia dah dapat payment tapi dia tak hantar barang, kan? Ataupun mungkin buyer dia barang telah dihantar tetapi pembeli ni dia tidak membuat pembayaran. Jadi ini antara fraud yang dilakukan di dalam internet auction. Internet pemindam ni berkaitan dengan mempengaruhi harga saham, supaya harga saham naik dan kemudian diterus jual pada harga yang tinggi.